Siapa yang lain ada nak jawab tak algoritma tu apa? Cara untuk menyelesaikan masalah. Cara untuk menyelesaikan. Okey. Boleh diterima tu. Cara dan dia mempunyai langkah nah. Algoritma tu adalah langkah-langkah. Algoritma untuk membuat kek, langkah-langkah untuk membuat kek. Algoritma membaca air kopi. Nah, antara tugasan yang cikgu bagi tu lepas, ingat tak? Yang buat dia akan ingat. Yang tak buat, tak ingat lah. Tak tahu. Struktur kawalan pilihan tunggal. Ingat lagi tak? Struktur kawalan pilihan tunggal. Yang pertama pilihan tunggal. Yang kedua pilihan Dui pilihan. Ada dua pilihan. Dan yang ketiga Pelbagai pilihan. pelbagai pilihan ataupun multi selection. Okey, yang ni tengok kat sini rajah 3.7 dan rajah 3.6 ni untuk single selection ataupun pilihan tunggal. Nampak? Selepas ni kita panggil apa ni? Syarat dia ni. Plug dipalam ke dalam soket. Ya atau tidak? Jika tidak, tindakan dia ialah palamkan plug ke soket. Jika ya, tamat. Maksudnya ada satu pilihan sahaja. Nampak kat sini? Satu sahaja. Nah? Okey. Yang ni satu pilihan. Yang kedua, dua pilihan ni. Okey. Memenuhi. Okey, yang ni syarat dia. Kalau memenuhi syarat, ya, tindakan A. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, tindakan B. Jadi dia ada dua pilihan. Dua pilihan tindakan. Dua pilihan tindakan. Yang tadi ni satu pilihan tindakan sahaja. Ini dua. Okey, yang ketiga, yang ni contoh dia. Contoh untuk dua pilihan tu, masukkan markah. Okey, markah besar dan sama dengan 40. Jika ya, tindakan dia ialah cetak lulus. Jika tidak, tindakan dia ialah cetak gagal. Jadi dia ada dua tindakan. Dua pilihan tu pilihan tindakan. Ada dua. Okey, seterusnya. Yang ni untuk pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan tindakan. Maksudnya dia lebih daripada dua tindakan. Okey, pertama memenuhi syarat A, ya, tindakan A. Kemudian jika tidak memenuhi syarat 2, tindakan B. Jika tidak dan memenuhi tindakan 3 syarat, set tindakan C. Dan jika tidak, set tindakan D. So dia ada lebih daripada 2 set tindakan, 2 tindakan. Okey, contohnya kita tengok kat sini. Okey, mula masukkan skor anda. Okey, kalau macam ni segi berapa ni? Segi 4 bukan kan? Ni kita panggil apa? Bentuk macam ni. Apa boleh jawab? Cikgu tak ingat ada matematik dulu ni. Ni segi 4. Kita panggil segi trapezium. Trapezium Okey. Segi 4 sengit ni, yang ni maksudnya apa kelas? Input atau output. Ingat, input atau output. Ingat. Kalau bentuk macam ni ialah apa? Bentuk diamond ni? Syarat. Syarat dia. Kalau bentuk 4 segi sama macam ni, 4 segi tepat ni? Proses. Proses. Pandai. Proses atau proses lah. Okey, yang bulat ni ialah mula dan tamat. Okey, ni contoh untuk multi selection. Pertama, jika skor besar dan sama dengan 80, kena buat apa? Grade ialah A. Proses dia ialah grade ialah A. Yang kedua, skor besar daripada jika tidak, maksudnya skor besar dan sama dengan 7, grade ialah B. Ni set tindakan dia. Lebih daripada berapa ni? Lebih dari dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tindakan.
Nah, bila 6 Cikgu, dia lebih daripada 2 ya. ada orang nak masuk. Kita nak sambung lagi untuk algoritma bagi tingkatan. Untuk tingkatan 2 ni. Okey. Pembangunan algoritma. Algoritma ialah salah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Menyelesaikan satu masalah atau melengkapkan satu tugas. Dia adalah satu siri langkah. Bila sebut siri ni dia berturut-turut. Dia berturut-turut. Okey. Ni sambil-sambil kamu tengok cikgu, tengok slide, dengar cikgu, kamu tulis tulis dalam buku nota. Okey, terdiri daripada satu set prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey, mana akhirnya ada output dia. Dilakukan pada peringkat awal sebelum pembangunan atur cara yang menggunakan bahasa pengaturcaraan. Di peringkat awal sebelum bahasa pengaturcaraan. Semasa pembangunan algoritma, aspek-aspek penting bagi masalah atau tugas yang perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan dipertimbangkan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okey, apa yang perlu dikenal pasti dan dipertimbangkan? Aspek-aspek penting bagi masalah itu ataupun tugas yang perlu diselesaikan. Kena pasti dululah. Apa masalah dia? Dan apa yang kita nak selesaikan. Seterusnya, contoh algoritma yang mudah. Membancuh teh. Masukkan air ke dalam cerek, letakkan cerek di atas dapur, nyalakan api, sediakan cawan, masukkan uncang teh ke dalam cawan. Jika air telah mendidih, tuang air ke dalam cawan. Kat sini dia ada jika ni, dia ada struktur kawalan. Jika belum, tunggu sehingga air mendidih, ulang langkah 6. Ni ada ulang. Ulang kamu belum belajar lagi, tingkatan 2 kita akan tengok ulangan. Struktur kawalan ulangan. Rendam uncang teh dalam cawan selama 5 minit. Jika perlu gula, tambah gula. Jika perlu susu, tambah susu. Kacau dengan sudu. Dan last sekali, minum teh. Okay, dekat sini nampak tak jika-jika ni ialah bila sebut jika ni dia adalah syarat. Syarat dan apa? Ada syarat lah, dia adalah struktur kawalan. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Ni yang baru ni. Pilihan bersarang, tak belajar lagi. Tingkatan 2 ni baru kamu akan tengok. Okey, terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam. Ingat ni keyword dia ni, terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Satu struktur kawalan yang terbenam, ingat ni keyword dia ni, terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur yang lain dengan serta-merta. Kita tengok contoh Dalam struktur kawalan pilihan bersarang, struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan kedua yang terbenam bermula. Struktur kawalan pertama menyebabkan struktur kawalan kedua yang terbenam bermula. So dia ada lebih daripada satu struktur kawalan. Struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat dahulu sebelum diikuti pelaksanaan struktur kawalan pertama sehingga tamat. Okey, dia ada if, else if
Sebab kalau kita tengok struktur kawalan single tunggal di pilihan tu kan, dia guna if sahaja nah, if else. Nah, ni if else else if. Dia lebih daripada satu struktur kawalan. Struktur kawalan pilihan bersarang digunakan apabila terdapat sekurang-kurangnya satu lagi syarat yang perlu disemak selepas syarat pertama. Terdapat sekurang-kurangnya satu lagi syarat yang perlu disemak selepas syarat pertama. Maksudnya dia ada berapa syarat? Minimum dia kena ada 2 syarat, lebih daripada 1. Cara menulis struktur kawalan pilihan bersarang, jika tidak, jika tidak. If, else. Benar ni ialah, palsu ni ialah tidak. Tidak, dia akan, jika benar, pi ke proses dia, proses yang benar tu. Dan jika palsu ataupun tidak, dia akan mungkin pergi ke tamat terus. Macam itulah. Okey, ada satu syarat. Okey, jika benar, yang ni ialah bahagian yang benar ataupun proses untuk yang benar tu. Dan satu lagi palsu. Jika palsu, yang ni ada tindakan untuk palsu tu. Okey, yang ni pula jika guna else if ni lah, else if. Okey, syarat pertama benar. So tindakan benar yang pertama lah. Okey, yang kedua, tapi jika syarat pertama tu palsu, pergi pula ke syarat yang kedua. Syarat kedua benar, so tindakan untuk benar yang kedua ni. Syarat yang lepas tu kalau palsu, pergi ke syarat yang ketiga. Jika benar, berlakulah ataupun set tindakan yang ketiga, benar yang ketiga ni. Okey, jika palsu, ada tindakan dia untuk palsu ni dan tamat. Okey, contoh penggunaan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, masalah dia, pernyataan masalah. Pernyataan masalah dia, anda sekeluarga ingin bercuti ke zoo negara. Tuliskan satu sudut dan lakar satu carta alir yang menentukan harga tiket anda sekeluarga untuk atur cara. Okey, kat sini harga tiket dia, kalau kanak-kanak 3 hingga 12 tahun, RM16. Warga asing RM43. Dewasa, warga Malaysia RM44, warga asing RM85. Ini adalah harga tiket. Cadangan sudut. Langkah pertama, leraikan masalah. Kehendak soalan dia, harga tiket. So input dia apa dia? Pertama, kewarganegaraan. Sebab kita ada pilihan kan, warga negara, sama ada warga negara Malaysia, warga negara ataupun bukan warga negara. Dan yang kedua, input yang kedua perlu dimasukkan ialah umur. Sebab kita nak tengok umur dia sama ada dia adalah kategori kanak-kanak ataupun dewasa. Dan output dia ialah harga tiket. Lepas tu baru kita boleh kira harga tiket dia. So input ni dua, warga negara dan umur ni. Sebab apa kita gunakan dia input, perlu dimasukkan sebab apa? Sebab dia ada pilihan dia. Kalau warga negara sama ada warga negara atau tidak, ataupun umur ni kanak-kanak ataupun dewasa. Okey. Langkah yang kedua, ni langkah pertama leraikan masalah. Langkah kedua, tuliskan sudut kod. Input kewarganegaraan dan umur. Okey, pertama adakah sekejap cikgu nak set admit. Okey. Okey, langkah kedua, tuliskan sudut kod. Input warga negara dan umur. Input masukkan dia tu kewarganegaraan dan umur. Adakah warga negara Malaysia? Jika ya, ni syarat ini. Jika ya, adakah umur 3 hingga 12 tahun? Jika ya,
cetak RM16. Jika tidak, cetak RM44. Nah, jika tidak tu maksudnya jika tidak apa? Jika tidak, soalan tadi, warga negara. Dan umur dia 3 hingga jika tidak, maksudnya jika tidak kat sini ialah umur dia bukan 3 hingga 12 tahun. Okey. Maksudnya yang ni dewasa lah. Yang atas ni ya. Nah, lupa ada, mereka ialah kanak-kanak RM16. Okey, jika tidak, ni jika tidak untuk apa ni? Warga negara tu. Maksudnya bukan warga negara lah. Adakah umur 3 hingga 12 tahun? Allah. Jika ya, cetak RM43. Jika tidak, cetak RM85. Jika tidak ni maksudnya dia adalah bukan tidak kanak-kanak. Maksudnya dia adalah orang dewasa lah. RM85. Okay nah, dekat tu. Okay, cadangan carta alir dia macam ni. Mula kewarganegaraan dan umur ni input, maksudnya kena masukkan, masukkanlah warga negara, umur berapa? 4 tahun ke, 44 tahun ke. Okey, warga negara, syarat dia adalah warga negara Malaysia. Itu kawalan dia ni. Adakah warga negara Malaysia? Okey, jika ya, pergi syarat yang kedua. Tu maksud dia tadi ni. Okey, ni syarat yang pertama, warga negara, sama ada warga negara atau tidak. Okey, ada syarat yang lain yang terbenam di atas struktur kawalan yang pertama tadi ni. Okey, umur 3 hingga 12 tahun, ni nak kira umur. Okey, jika ya, cetak RM16. Ni output dia nah. Cetak RM16. Jika tidak, cetak RM44. Okey. Sini pula, warga negara Malaysia tidak. Jika tidak, umur, pergi ke syarat yang kedua. Ni syarat pertama. Ada syarat kedua yang dibenamkan bersama dia. Umur 3 hingga 12 tahun. Ya, jika ya cetak RM43. Jika tidak, cetak RM85. Kemudian, tamat. Tamat. N boleh ni bahasa Inggeris. Okey. Sekarang ni kita akan pergi yang kedua, iaitu struktur kawalan ulangan. Ulangan ni selagi syarat tidak dipenuhi, perlu ulang. Tu maksud dia, selagi syarat tak penuhi, perlu ulang. Okey, terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Sentiasa satu arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Okey, gelung loop. Satu set langkah yang berulang tu kita panggil gelung ataupun loop. Set langkah yang berulang tu. Okey, kemudian lelaran ataupun iteration ialah setiap ulangan gelung. Setiap kali ulangan gelung tu kita panggil lelaran ataupun iteration. Okey, syntax code atau cara yang membolehkan set langkah berulang adalah penting supaya segmen kod yang serupa tidak perlu ditulis berulang kali. Memberi faedah kepada pengatur cara kerana hanya satu segmen kod perlu ditukar sekiranya terdapat penambahbaikan pada kod yang diulang. Dua struktur kawalan yang sering digunakan iaitu ulangan for dan ulangan while. For ni untuk, while ni apa? For tu untuk, while tu selagi. Okey, struktur kawalan ulangan for dulu. Melakukan ulangan bagi satu kenyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Ni ialah keyword dia bilangan kali. Dia ada bilangan dia berapa kali nak ulang. Contohnya 5 kali. 5 kali, macam itulah. N sama dengan 5.
syarat dia tu. Terusnya. Okey. Pembilang. Satu nombor yang mengawal bilangan ulangan dan akan berubah pada setiap ulangan. Okey. Nak beza antara ulangan for dengan while ialah ni lah. Ada for ni dia ada pembilang. Ada bilangan kali dia tu. Berapa kali kita nak ulang. Rangka umum struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan for. Pertama, kena isytihar pembilang. Cikgu sebut tadi, contohnya kamu nak guna N. Nun dia N sama dengan 5. Maksudnya 5 kali ulangan. Syarat diuji, syarat dia adalah 5 kali itulah. 5 kali ulang. Syarat diuji, jika benar penyataan perlu diulang. Penyataan yang berulang dilaksanakan. Penyataan yang berulang dilaksanakan. Kemas kini pembilang for. Jika tidak benar, itu cara keluar dari struktur kawalan ulangan for. Okey, ni jika benar, penyataan yang berulang dilaksanakan. Okey, jika benar kena ulang lagi lah. Dan jika tidak benar, habislah. Habis. Maksudnya syarat sudah tamat. Syarat dia sudah tamat. Bila cikgu sebut syarat-syarat ni, kamu kena ada dalam mindset, kamu kena bayangkan bentuk diamond tu bentuk diamond. Kalau cikgu sebut struktur kawalan ke ataupun syarat ke, benda yang bentuk diamond. Okey. Ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Ulang langkah 2 tu, uji, syarat diuji tu hingga syarat tidak benar. Okey, yang ni dalam bentuk apa ni? Kalau yang ni sudut, yang ni carta alif. Okey, mula isytihar pemboleh ubah bilangan maksudnya pembilang dia tu. Kamu nak pembilang dia sama dengan berapa? Adakah penyataan benar? Okey, adakah penyataan benar? Okey, jika ya, laksanakan penyataan. Jika tidak, tamat. Tak ada lagi. Okey, kita tengok ulangan Y pula. Ulangan dilaksanakan selagi syarat diuji adalah benar. Dilaksanakan selagi syarat diuji adalah benar. Semasa pelaksanaan, pengguna diminta memasukkan nombor. Syarat diuji jika dipenuhi, pembilang akan ditambahkan 1. Selagi syarat tidak dipenuhi, penyataan akan berulang. Apabila syarat dipenuhi, gelung akan berhenti dan pembilang yang mengira bilangan ulangan akan dipaparkan. Okey, ulangan while ni kita guna untuk macam nak tambah-tambah. Contohnya, kita nak kira berapa bilangan orang dalam satu dewan tu. Itu yang kita nak buat. Maksudnya, kita buat satu laluan, orang tu akan tekan 1 contohnya. Tekan 1, maksudnya tambah 1. Lagi orang yang kedua pula dia akan tekan 1, tambah lagi 1. Maksudnya akan ditambah-tambah macam tu. Kamu tak nampak lagi, tak banyak contoh dalam slide ni. Okey, struktur kawalan for. Persamaan for dengan while ni, persamaan dia ialah penyataan syarat diuji sebelum penyataan yang berulang dilaksanakan. Perbezaan bilangan ulangan adalah ditetapkan. Kawalan while, bilangan ulangan tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi atau tidak. Tak ada bilangan ulangan tu yang simple yang kamu nak bezakan ialah macam tu je. Kalau for dia ada pembilang, berapa kali kamu nak dia ulang? 4 kali, 5 kali. Kalau while ni tak ada kira berapa kali dia ulang, tapi selagi syarat tidak dipenuhi, dia akan ulang. Struktur kawalan ulangan while do.
Okay, do, kenyataan satu, kenyataan dua. Okay, ini kita panggil blok nah. Blok kenyataan. Okay, syarat. Okay, selagi syarat dia benar, dia akan ulanglah blok kenyataan ni. Selagi benar, dia akan ulang. Dan jika sudah tidak benar, dia akan tamatlah. Itu je. Okey, dia ada beza ni antara while do dengan while ni. Kalau while ni, while syarat diuji sebelum masuk ke gelung. Blok kenyataan tidak akan dilaksanakan jika adalah palsu jika syarat adalah palsu semasa masuk ke gelung. Okey, ni syarat. While ni kenyataan blok ataupun blok kenyataan tu duduk di bawah. Nah, kalau while blok kenyataan di bawah, tapi kalau do while kenyataan tu duduk di atas, syarat duduk di bawah. Tu beza dia. Nah, ingat tu. Syarat kalau while tindakan dia ataupun proses dia duduk di bawah syarat. Tapi kalau do while, proses atau kenyataan dia duduk di atas syarat. Untuk penggunaan struktur kawalan ulangan. Contoh kat sini. Mari kita tengok contoh. Lampu isyarat dipadamkan apabila syarat dipenuhi. Tuliskan satu sudukut dan lakar satu carta alif bagi menyenaraikan bilangan kali syarat dipatuhi bagi atur cara tersebut. Okey, mula. Setkan nilai N sama dengan 1. Ulang. Paparkan nilai N tambah nilai N sebanyak 1. Sehingga lampu isyarat dipadamkan. Ini adalah struktur ulangan while ke for? Tambah nilai while. Okey, kita mula dulu. Set nilai N kepada 1. Paparkan nilai dalam N tambah nilai N sebanyak 1. Lampu isyarat dipadamkan ke belum? Jika ya, tamat. Jika belum, paparkan nilai N tambah nilai N sebanyak 1. Maksudnya nilai N ni dah jadi 2 dah. Okey, cikgu nak tanya yang ni while ke for? While. Dia adalah while. Okey, while ni dia jenis while ataupun do while? While je. Do while. While je. Proses di atas, syarat di bawah dia adalah do while. Do while. Nah, ada berapa jenis struktur kawalan tingkatan 2 yang korang belajar hari ni? Ada berapa? Hasna? 2. Siapa jawab betul? Okey, terima kasih. Ada 2. Okey, apa dia yang pertama? Struktur kawalan pilihan bersarang. Pilihan bersarang. Kalau pilihan bersarang, apakah dia punya keyword dia? Benam. Terbenam. Benam. Struktur kawalan pertama, kedua terbenam dalam struktur kawalan yang pertama. Dan yang kedua ialah apa? Struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan ada berapa jenis? 2 jenis. Iaitu yang pertama? For dan while. For dan while. For dan while. While pun ada 2 jenis juga. Yang pertama while. Satu lagi While do. do while. While do ke do while? Do while nah. Do while. Okey, mari kita tengok teks pula. Bab 1. Okey, algoritma macam inilah langkah dia, ada langkah nah. Secara generalnya macam inilah langkah 1, langkah 2, langkah 3 output kan. Okey. Ni tengok struktur kawalan pilihan bersarang ni. Syarat yang kedua terbenam dalam syarat yang pertama. Okey, syarat 1 tidak dipenuhi, pergi ke syarat yang kedua.
Kalau syarat kedua masih juga tidak dipenuhi, kenyataan untuk dilaksanakan, dia ada tindakan, tindakan pertama. Jika dipenuhi, ada tindakan yang kedua. Macam itulah, dia ada 2 syarat. Tapi berbeza dengan satu lagi yang nak hampir sama dengan dia, apa dia? Struktur kawalan dui pilihan, betul tak? Kalau dui pilihan, dia ada berapa syarat saja? Satu. Ingat, kalau dui pilihan, dia ada 1 syarat saja. Kalau ada 2 syarat berturut-turut macam ni, dia adalah kawalan pilihan bersarang. Bersarang lah. Okay, mari kita study sikit dia punya sudukut ni. Mula. Okay, mula. Cari kedai kek. Ni satu tindakan tindakan awal dulu ni. Cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Okay, nampak tak warna hitam-hitam ni adalah kata apa ni? Kita panggil orang Melayu. Kata kerja kan? Kena mula dengan kata kerja macam ni. Cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Okay, yang ni jika-jika ni ialah syarat-syarat dia. Jika ada kek lapis Sarawak. Jika ada, nak buat apa? Jika ada. Semak corak kek. Semak kata kerja dia. Okay, jika ada kek lapis Sarawak. Okay, nampak tak sebaris dengan jika ada tu? Kamu nampak kan tangan cikgu ni? Tangan cikgu. Nampak tak ni? Nampak. Sebaris dengan dia ni ialah jika ada kan? Sebaris dengan jika ada ni, jika tidak. Maksudnya jika tidak ada kek lapis. Nampak tak? Cara dia tulis tu sebaris macam ni. Okey. Jika tidak, kena buat apa? Keluar dari kedai kek. Kata kerja juga. Keluar dari kedai kek. Okey. Jika ada tadi, semak corak kek kan. Kemudian ada satu lagi syarat yang terbenam dalam syarat yang pertama tadi tu. Jika menarik. Syarat yang kedua ialah jika menarik. Kata kerja dia ataupun tindakan dia ialah beli kek lapis Sarawak. Nampak tak? Dia tulis jika ni sebaris macam ni kan. Okay, jika menarik. Jika tidak, maksud jika tidak menarik. Jika tidak menarik buat apa? Keluar dari kedai kek. Keluar dari kedai kek. Okay, faham lah cara nak tulis dia tu? Jika-jika tu. Dia kena tulis sebaris macam ni. Okay, dan dia kena tengok cara tulis tu. Jika jika ada kata kerja ni ataupun tindakan dia tu kena ke depan sikit. Setiap tindakan tu kena ke depan sikit. Untuk nak bezakan tujuan dia nah. Untuk nak bezakan. Senang nak tengok. Okey. Yang ni adalah carta alur dia nah. Mula cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Ada kek lapis Sarawak? Ya. Pergi syarat yang kedua. Corak kek lapis Sarawak menarik? So, ya. Beli kek lapis Sarawak. So, keluar dari kedai kek. Tapi, ada kek lapis Sarawak? Tidak. So, apa perlu buat? Keluar dari kedai kek. Nampak anak panah dia terus turun. Kek. Corak kek lapis Sarawak menarik? Tidak. Tidak pun dia kena turun juga. Keluar terus dari kedai. Mula. Isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Okey. Boleh ubah dia ialah X dan tanda. Okay, nanti kamu akan belajar pemboleh ubah. Okey, baca X. Tindakan dia ialah baca X. Jika X kecil daripada kosong, tanda sama dengan negatif. Tolaklah ni negatif. Negatif kan tolak. Okey, jika tidak. Jika tidak tu maksudnya apa? X dia ni sama dengan kosong atau lebih besar. Sama atau lebih besar daripada kosong. Jika tidak, tak ada habis lagi, dia masuk syarat yang kedua pula. Jika X sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Tanda sama dengan kosong. Jika tidak, maksudnya jika tidak tu maksudnya apa?
Jika X bukan adalah nilai kosong lah, bukan nilai kosong, tapi dia adalah besar daripada kosong ni. Okay, jika tidak, tanda ialah positif. Tamat. Faham dah? Ni syarat yang pertama dia ialah apa tadi? Syarat yang pertama ialah X ni mesti kecil daripada kosong. Syarat yang kedua, X ni sama dengan kosong. Kita tengok. Kata alir dia. Okey, isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Okey, baca X. Baca X. X kecil daripada kosong. Ya. Jika X kecil daripada kosong, ya, tanda sama dengan negatif. Okey, pergi ke syarat yang kedua. Jika tidak ni, jika tidak tapi, jika tidak tapi X ni sama dengan kosong, tanda sama dengan kosong. Jika tidak, maksudnya bukan kosong. Bukan kosong ni maksudnya 1, 2, 3 lah. Nombor-nombor positif tu, tanda sama dengan positif. Tamat. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Purnama ingin mempraktikkan dasar pembelian tanpa tunai di kantin dan kedai koperasi sekolah. Sistem yang digunakan disebut sebagai point of sale. Dia tak pakai duit, dia pakai point of sale. Semua transaksi berlaku pada skrin sentuh atau skrin komputer yang disebut sebagai terminal bersama kad bayaran. Okey, warga SMK Bandar Seri Purnama perlu menggunakan kad bayaran elektronik untuk setiap transaksi. Setiap kali kad bayaran dimasukkan ke dalam sistem, pengesahan untuk 2 syarat dilakukan. Pertama, tempoh sah laku kad akan disemak. Ini syarat pertama, tempoh sah laku kad. Kedua, nilai minimum kad iaitu sekurang-kurangnya RM5 akan disemak. Apabila kedua syarat itu dipenuhi, pengesahan berjaya dan kad boleh digunakan untuk transaksi. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, pengesahan tidak berjaya. Mesej untuk pengesahan yang tidak berjaya akan dipaparkan dan transaksi diberhentikan. Okey, penyiasatan daripada masalah tadi ni, proses yang terlibat ialah mengenal pasti kad masih belum melebihi tempoh sah laku. Maksudnya belum expired lagi. Yang kedua, mengenal pasti kad minimum dalam kad mempunyai nilai minimum sebanyak RM5. Dalam kad tu ada lagi RM5. Melaksanakan transaksi jika kedua-dua syarat pertama dan kedua dipenuhi. Ataupun yang kedua, seterusnya membatalkan transaksi jika salah satu syarat tidak dipenuhi. Okey, mendraft algoritma. Okey, terminal membaca kad. Mendraft algoritma ni langkah yang kedua, pertama penyiasatan. Yang kedua, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Pertama, terminal membaca kad. Kedua, terminal mengesahkan kad masih sah digunakan. Yang ketiga, jika kad sah digunakan, terminal akan memeriksakan nilai minimum. Jika kad mempunyai nilai bersamaan atau lebih daripada nilai minimum, terminal akan memapar mesej jalankan urus niaga pada skrin. Okay, nilai minimum dia berapa? RM5. Jika kad mempunyai nilai bersamaan atau kurang daripada nilai minimum, terminal akan memaparkan mesej tambah nilai pada skrin. Jika tidak, terminal akan memaparkan mesej kad ditolak pada skrin. Ini macam lebih kurang macam kad debit lah. Okey, langkah ketiga memurnikan langkah-langkah algoritma. Okey, yang ni panjang kan. Kalau murnikan bagi dia jadi lebih pendek dan padat lah. Baca tempoh sah laku kad. Jika kad melebihi tempoh sah laku, kad ditolak dipaparkan. Jika kad melebihi tempoh sah laku, periksa nilai kad. Jika nilai kad melebihi RM5, transaksi boleh dimulakan. Jika nilai kad kurang daripada RM5, mesej tambah nilai dipaparkan. Macam tu saja. Okay, so kita pun buatlah. Pertama sekali, sudukut. Mula, baca kad. Ingat baca ni ialah salah satu aktiviti lah. Bukan aktiviti, kita panggil baca tu. Kata kerja lah, kata kerja.
Okey, jika kad sah digunakan, periksa nilai minimum kad. Jika nilai minimum mencukupi, papar jalankan urus niaga. Okey, nampak tak? Jika yang kedua ni ialah syarat yang kedua terbenam di dalam syarat yang pertama. Okay, paparkan jalankan urus niaga. Jika tidak, paparkan ni tambah nilai. Tamat jika. Okey, jika tidak yang kedua ni, kad sah digunakan. Maksudnya jika tidak tu, kad sudah tidak sah digunakan. So, paparkan kad ditolak. Okey, tamat jika. Tamat jika yang pertama ni lah. Setiap kali habis satu-satu syarat tu, tamat jika. Tamat jika. Okey, last kali ialah tamat. Okey, mari kita tengok dia punya catat alif, baca kad, tempoh saat laku. Ya, jika ya, pergi ke syarat yang kedua. Jika tidak, tidak sah dah, papar. Kad ditolak. Okey, nilai kad kurang daripada RM5. Jika ya, paparkan nilai, paparkan tambah nilai. Jika tidak, paparkan jalankan urus niaga. Habis. Okey. Okey, struktur kawalan ulangan sikit cikgu nak tunjuk. Sikit je. Okey, ulangan. Ulangan macam ni lah. Mulakan muzik 5 kali. 5 kali tu maksudnya apa? Habaq dah 5 kali saja. So dia adalah sejenis 4. 10 kali. Okey, muzik tamat habis. Yang tu ialah 4. 4 ni kita tetapkan sendiri berapa kali perlu diulang. Okey, while ni syarat dia macam ni. Kira kecil dan sama dengan norm. Okey, maksudnya syarat dia ialah kira ni dia ada nanti kita kira ni kecil dan sama dengan norm. Okey, jumlah tambah 1 jum sama dengan okey, yang ni tak apa. Panjang nak cerita balik kamu ni sebab dia melibatkan matematik, nak ulang-ulang matematik, tambah-tambah matematik tu. Okey. So hari ni 23 orang. Alhamdulillah ramai juga Ramai juga hari ni. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang masih lah di akhir-akhir, saat-saat akhir macam ni kita ber-PDPR gunakan GM ni, masih lagi ramai. Terima kasih semua. Dan buat tugasan cikgu tu, insyaAllah kita akan jumpa balik selepas cuti nanti seminggu . Okey, terima kasih semua. Ada apa-apa masalah PM cikgu Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.